Okay. Okay dah. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Apa orang kata? Saya Fatin Razak dari Tandang hari ini dan di sebelah saya adalah Puan Adi Raja, penulis buku parenting. Kan Puan, hari ini kiranya kali kedua lah kan kita buat sesi Q&A session 2.0. Oh wow. Yes. Yeah, so hari ini kita akan kumpul lah persoalan-persoalan daripada parents semua dan kita akan jawab mana yang sempat. So, Tak apa. okay. So, sebelum kita proceed ke sesi Q&A tu kan, saya ada beberapa pengumuman lah yang saya nak buat pada hari ini. So, seperti yang kita tahu, kita pun nak melangkah ke bulan yang penuh riang-ria tiba. Oh, gitu. Kena nyanyi lah. Ya, kena nyanyi lah Selamat. kan. Okay. So, nak raya lah, kita nak raya kita dah. nak raya beberapa hari. Jadi sempena hari raya ni kan, kita ada tawaran yang menarik lah yang kita nak share hari ni, iaitu buy one free 5 days. Apa benda tu? Kan? So, setiap pembelian pihak set, alamak. Kena kotak. Okay, setiap pembelian pihak set, satu set tu lah ada 4 buku kan. Bersama-sama dengan free gift dia yang memang tersedia tu, kan anda akan dapat 5 lagi free gift yang baru. Mungkin tim boleh share kita punya poster kan. Apakah free gift tu? Kalau anda nak tahu, kami nak bagi 5 buah buku pula 5 buah e-book by Adi Raja. Kalau anda nak tahu kan, e-book ni bernilai berapa tu? RM110. Macam dalam gambar ni lah, dalam poster ada 5 buah e-book. So, anda kena cepat dapatkan hari ini sebabnya hanya tinggal 100 pieces je lagi. Sebabnya kita memang reprint 500 buah je. So hari tu yang sebelum ni kan dah dijual sebanyak 400. So ada balance lagi 100. So kalau anda kata lepaskan peluang ni yang memang dah tak adalah set eksklusif ni. So Puan, kenapa set dia sikit je? Tu kena tanya kilang lah. Alamak. Okay, tak, sebab dia combo tau. Dalam ni ada 4 buku dan ada banyak free gift yang kita nak bagi di samping combo ni lah. Ada tanda tangan saya, ada reward chart, ada bookmark, ada macam-macam lah. Ada e-book, free e-book dan sebagainya. So that's why kita buat limited je. Dan walaupun kita print 500 je, dah 400 dah terjual. Dan hari ni sahaja 24 jam ni, kita nak bagi lagi 5 free e-book. Dan sempena nak menyambut raya ni kan, sebab sebenarnya ramai yang suruh saya buat Q&A session, buatlah Q&A sebab banyak sangat benda nak tanya dan saya susah nak entertain. Bukanlah susah, maksudnya dah tak berapa nak banyak masa untuk entertain setiap soalan dekat DM, dekat PM dan sebagainya. So that's why saya ajak Fatin untuk buat Q&A session hari ni selama 2 jam. Okay, khas untuk anda dan insyaAllah kita akan go through lah beberapa soalan yang paling banyak saya terima dekat DM dan kita tengok jugalah dalam konten dalam buku ni. Dan sebenarnya most of the questions yang anda tanya dalam DM dan PM tu ada dalam buku ni sebenarnya. Ya, betul. So tawaran kita ni hanya valid selama 24 jam je kan Puan? 24 jam dah lah. 24 jam je, Ya, 24 jam je sebab benda best kan kita nak bagi 5 terus kan. Bukan senang kita nak bagi segedebuk macam tu untuk satu pembelian saja. So macam mana cara anda nak beli kan, anda boleh saja klik link di description ataupun di komen. Nanti tim kita akan share lah link pembelian. So macam dekat Facebook, Puan Tasha Yusof kan, ada tanya berapa RM kan. Harganya adalah 179 untuk set combo ni lah. Ada 4 buah buku. Apa lagi satu buku? Lagi satu buku dia terkeluar. Okay, so anda akan RM179 dan dapat lagi 5 e-book percuma dan berserta dengan 5 lagi free gift dia kan Puan? Banyak lagi free gift banyak lagi free gift. So basically Big Heart Set ni harga dia 199. Lepas tu kita bagi lagi free gift yang bernilai RM110. So untuk 24 jam ni sahaja. Okay. So kita continue dengan Q&A. Come on. Okay. Kalau anda ada benda lagi ni nak cakap. Okay, kalau anda ada soalan nak tanya anything lah about parenting or
benda-benda yang saya tak boleh nak jawab during kita punya parenting pedas, sebab parenting pedas ni dia dah macam tertumpu kepada satu-satu topik. So mungkin ada persoalan yang anda nak tanya tapi macam tak kena dengan topik, so you tak tanya. Dan mungkin ada soalan yang anda tanya melalui DM tapi saya tak reply. Kalau ada yang WhatsApp juga tak reply. So mungkin anda boleh tanya kat sini untuk saya jawab secara live, insyaAllah. Okay? Okay, so kita proceed lah dengan soalan-soalan. Yes, Kan? Okay. silakan. So kita dah kumpul beberapa soalan, dan soalan yang pertama ni sebenarnya kan ramai parents yang dah inbox kita lah, message kita, dan juga tanyalah di Q&A session yang Puan selalu buat dulu kan. So ramai mengadu lah, mulut ni dah berbuih lah kan, berbuih asyik-asyik cakap benda sama je dengan anak. Asyik-asyik macam nak kena, orang kata nak kena remind kan anak selalu lah. So orang kata bila kita larang anak tu lagi, kata adik jangan buat benda tu, lagi anak tu nak buat. Kan, dan kita cepat sangatlah label anak tu, anak aku ni tak dengar cakap lah, seorang yang degil apa semua kan. Dan kita selalu nak anak ni faham perasaan kita, struggle kita, penat kita. Tapi saya nak tanyalah, adakah kita pernah terfikir, kita pernah tak spend masa sekejap je untuk kita faham pula emosi dan perasaan anak? Sebab kadang-kadang kan anak kita ni pun dia bukan nak wang ringgit ke, dia nak kemewahan. Dia bukan nak hadiah, dia bukan nak mainan, dia bukan nak wang ringgit. Dia cuma nak didengari sahaja kan. Dan kita selalu anggap anak ni baru setahun jaguh, tapi kita ni berhak sangatlah deny apa kata dia punya emosi lah kan, apa yang dia rasa. Jadi pada pandangan Puan lah, apakah keperluan emosi yang kita as a parents ni yang selalu pandang remeh, yang kita kena betul-betul tahu. Kita kena aware lah. Okay. Most of the time kan, mistake parents ni, we as a parent or a mother, kita selalu sangat lupa yang anak ni pun adalah seorang manusia yang ada perasaan. Manusia yang ada emosi. Kalau kita tengok diri kita sendiri kan Fatin, 95% daripada keputusan yang kita buat, perkataan yang keluar dari mulut kita, tindakan yang keluar daripada kita punya perbuatan dan sebagainya, 95% dipengaruhi oleh emosi. Yes. Walaupun IQ kita tahap level Albert Einstein sekalipun kan, IQ kita level macam kita belajar PhD, aku profesor, aku CEO syarikat, aku pegawai, segala-galanya. But semua benda yang kita buat, perbuatan kita, percakapan kita, tindakan kita, keputusan kita, semuanya bergantung kepada EQ, bukan IQ. So macam tu juga dengan anak. Yes, macam tu juga dengan anak. Kadang-kadang bila anak buat anak tantrum atau buat perangai ataupun tingkah laku yang kita tak berapa suka, kita suka cakap dekat anak, cuba fikir. Cuba kau fikir, kenapa buat macam ni? Tak fikir ke? Dia bukan pasal fikir. Dia pasal apa yang anak tu rasa sebenarnya. Dan benda tu juga berlaku pada kita sebenarnya. Kalau kita mood swing lah, mengamuk dan sebagainya, kita tak boleh fikir. Kita pun tak faham apa kita rasa. Kita tak faham. Kita cuma ada pergolakan emosi dekat dalam tu. So, ingatlah setiap tingkah laku anak, setiap tingkah laku anak didorong oleh keperluan emosi dia. Didorong oleh keperluan emosi dia. Dan dalam buku 3 kertas, dalam buku ni, dalam buku pertama saya ni, 3 kertas, 3 krayon, 3 pensel warna ni, saya ada kongsikan 8 jenis keperluan emosi yang kalau ibu bapa tahu, kalau ibu bapa aware tentang 8 jenis emotional need atau emotional drive ni, you takkan cepat sangat melenting bila anak buat perangai. Contohnya macam, saya bagi berapa contoh lah hari ni. Kan ada satu story yang saya banyak kali cerita sebelum ni, yang ada anak jiran saya yang budak perempuan umur 5 tahun, dia datang nangis-nangis, dia kena marah dengan mak dia. Kan, dia kena marah dengan mak dia. Lepas tu saya tanya, kenapa ni nak datang rumah orang nangis-nangis ni? And then dia cakap, saya baru lepas kena marah dengan mak saya sebab saya main makeup mak saya. Saya main makeup mak saya. And then saya tanyalah budak tu balik, budak perempuan 5 tahun Saya tanyalah budak tu balik, yang you pergi main makeup mak you kenapa? Memanglah kena marah. Lepas tu
listen. Bila kita tanya, bila kita betul-betul nak tahu, listen apa yang budak tu jawab. Okay, apa yang budak tu jawab adalah, dia kata setiap pagi dia tengok mak dia make up, cantik sangat. Dan setiap kali mak dia make up, ayah dia akan puji mak dia. Ayah dia akan cakap, mak dia cantik. Dan dia tak puas hati, dia kata ayah saya tak pernah cakap saya cantik. Okay. Dan apa yang saya jawab, bila saya dengar budak 5 tahun ni cakap macam ni, baru saya macam, oh okay. Lepas tu saya jawab, apa yang saya jawab dekat dia, dia kata memanglah ayah awak tak pernah cakap awak cantik sebab awak comel. And then budak tu macam terdiam dan dia cakap, betul lah, ayah saya banyak kali cakap saya comel. So sebenarnya keperluan emosi dia bukan nak main makeup tu. Tapi dia nak dipuji. Dia nak dapat apa yang mak dia dapat daripada ayah dia. Padahal dia memang dah dapat pun, cuma perkataan dia lain. Ayah dia cakap dia comel, ayah dia cakap mak dia cantik. Tapi dia nak ayah dia cakap dia cantik juga. Okay, so if we listen to emotional need anak, apa yang anak nak daripada setiap tingkah laku tu, sebenarnya tak ada apa pun. Sebenarnya tak ada apa pun. Kalau lah ayah dipuji, dia cantik, sebenarnya makeup mak dia tak menjadi mangsa. Okay, dan ada beberapa lagi situasi. Contohnya macam pernah sekali Haikal, dia ini masa dia umur dalam 4 tahun macam tu, 3-4 tahun macam tu. Pernah sekali Haikal dia sorokkan handphone saya dalam bakul bawang. Kan dekat dapur ada tempat simpan bawang tu, macam bakul kan. So dia boleh sorokkan handphone saya dalam bakul bawang tu. Saya punyalah cari kat mana handphone apa semua. Lepas tu bila saya dah mengamuk, barulah dia mengaku yang dia sorokkan dalam tempat bawang tu. And then saya tanya Haikal, kenapa sorokkan handphone mama dekat tempat bawang? Dan apa yang dia jawab lepas tu adalah, dia kata mama selalu tengok handphone tapi mama jarang tengok Haikal. Mama selalu dengar handphone tapi mama jarang dengar Haikal. Apa kata hari ni mama dengar Haikal pula? Mama tengok Haikal pula. Lepas tu ayat yang last kali dia pernah cakap dan saya ingat sampai hari ni, dia kata kan best kalau Haikal jadi handphone. So apa yang anak tu nak? Listen kepada keperluan emosi dia. Sebenarnya anak tu nak apa? Anak tu bukan nak sorokkan handphone tu. Anak tu bukan nak membawangkan handphone kita. But anak tu nak didengari, anak tu nak dilihat, anak tu nak kita sentuh dia. Macam mana kita sentuh handphone, macam mana kita dengar handphone, macam mana kita tengok handphone. So if we listen to keperluan emosi, ada 8 jenis keperluan emosi dalam buku ni yang saya kongsikan. Dan I tell you, kalau anda fahamlah 8 jenis emosi ni, anda tak melenting bila anak buat tingkah laku yang bagi logik akal kita teruk ataupun tak sepatutnya buat ataupun pelik dan sebagainya. Tapi percayalah, ada setiap tingkah laku tu didorong oleh keperluan emosi yang tertentu. Dan ada banyak lagi lah Fatin. Contoh lain kan, sebab saya suka relate point-point dengan story supaya you can relate as well lah kan. Macam contoh ada seorang anak jiran saya ni, mak ayah dia mengadu dekat saya, anak dia ni macam nakal, tak dengar cakap, degil dan sebagainya. Lelaki umur 10 tahun. Dah besar lah kan, 10 tahun. Kira dah macam preteen lah, pra-remaja macam tu. So bagi mak ayah dia ni degil, tak dengar cakap, bebal kan. So bila saya berborak dengan dia, dengan budak lelaki 10 tahun ni, apa yang dia bagi tahu saya ialah, dulu dia sangat melihat ayah dia ni sebagai seorang superhero. Okay, dia melihat ayah dia ni sebagai seorang superhero sebab ayah dia kerja pakaian beruniform lah. Maksudnya tak nak sebutlah pakaian apa. Maksudnya ada pakaian apa? Ada uniform yang smart kan. So dia sangat admire, dia sangat adore bila ayah dia pakai baju uniform yang smart macam tu, pergi kerja dengan ada pangkat dan sebagainya kan. So dia sangat menganggap ayah dia ni macam superhero. Tapi lama kelamaan semakin dia besar, dia semakin nampak beberapa sikap negatif ayah dia. Contohnya ayah dia merokok,
Ayah dia pukul mak dia. Ayah dia berkasar dengan mak dia. So semakin lama dia semakin confused. So dia kata dia apa yang dia beritahu saya, superhero apa macam tu Acik suka pukul mak saya. So faham tak sebenarnya anak tu bebal bukan saja. Anak tu keliru sebenarnya. Dia keliru. Apa yang emosi dia perlukan adalah dia perlukan macam mana kepastian ataupun validity lah, macam supaya ada orang guide dia yang okay, kenapa ayah aku macam ni. Dulu aku tengok dia handsome, tegak, bergaya, macam superhero, macam someone yang dia sangat look up to. Tapi tiba-tiba dah semakin lama dia nampak benda-benda yang tak elok ayah dia buat. So sebenarnya anak tu keliru. Okay. So banyak sangat sebenarnya kalau anda tahulah tentang emotional drive ataupun emotional need, keperluan emosi. Macam kita lah orang perempuan. Kan orang cakap orang perempuan ni complicated lah. Kan? Kita rasa macam tak, kita bukan complicated. Kita sangat influence, kita punya external ni, percakapan, perbuatan ni sangat influence dengan emosi sebenarnya. Kan? That's why we are complicated. So sebab tu anda pun complicated. So Puan, yang 8 emosi tu sebenarnya benda tu boleh kita relate jugalah untuk kita faham diri kita juga. Ya, betul. Untuk faham diri kita, untuk faham pasangan. Basically manusia lah. Manusia 95% yang mendorong dia untuk membuat satu perbuatan, percakapan ataupun dia punya mimik muka kadang-kadang datang kerja masam kan, ataupun balik daripada kerja tiba-tiba nak sepak ini sepak itu. Dia sebenarnya bukan tu yang dia nak buat. Dia sebenarnya didorong oleh emosi. Yes. Ada benda yang dia tengah simpan. So apa peranan kita adalah berkomunikasi lah, tanya anak tu. Berbual lah. Berbual. Ya, nothing beats berbual, bercerita dengan anak. Dengan berbual, dengan bercerita lah sebenarnya cara terpantas untuk kita penetrate anak tu punya hati. Sebab emosi ni datang daripada hati. So kalau if we don't penetrate hati anak tu, kita tak connect, kita tak try pun connect dengan anak, how can we know apa yang dia rasa? Kita balik-balik suruh fikir. Cuba fikir Lepas tu, mama. Ya, lepas tu nak anak tu faham kita je. Tak nampak ke mama penat, tak nampak ke mama ni. Kita rasa nak anak faham kita je. Kita tak penat nak faham anak. Anak tu tak penat tu. Kita penat bekerja seharian. Anak tu pun penat rindu kita seharian. So, kadang-kadang kita tak melihat anak tu sebagai seorang manusia yang berperasaan juga. Sebenarnya anak tu pun manusia sama macam kita. Saya teringat Puan ada cakap lah yang bahasa kasih sayang orang anak ialah masa tu. Ya, betul. Bahasa kasih sayang. Okey, satu-satunya definisi kasih sayang yang anak faham adalah masa je. No matter what lah, kita contoh macam yelah kita mak-mak ni, cara kita nak mengekspresi, nak tunjukkan kasih sayang kita ke anak mungkin berbeza. Macam bagi hadiah, surprise dia dengan mainan favourite dia, atau masakkan dia makanan sedap-sedap, makanan favourite dia, atau bawa dia pergi bercuti dekat tempat yang buat dia happy. Itu mungkin kita punya bahasa kasih sayang untuk anak tu. Peluk dia dan sebagainya. Tapi the only bahasa kasih sayang yang anak faham adalah masa. Masa. Orang yang luang masa untuk dia adalah orang yang sayang dia. Itu je anak faham. Okay? Bukan orang yang bagi hadiah paling mahal, itulah orang sayang dia. Tak, anak tak faham macam tu. Kalaulah kita sebagai ibu bapa, kita bagi hadiah paling mahal sekali untuk anak. Tapi ada orang lain, contohnya cikgu dia atau kawan dia yang luang masa untuk dia kan, luang masa untuk anak ni. Bagi anak tu, kawan tu lagi sayangkan dia berbanding kita. Lepas tu pula kawan tu pula dapat tempat di hati anak pula. Dia pula yang dah ranking dalam hati tu kan, jatuh parents dah jatuh. Kawan dulu atau cikgu dulu atau atuk nenek dulu. Depends lah siapa yang banyak spend masa dengan dia.
Ya, sebab lepas tu kita sentak. Kita pula macam, mama yang beranakkan awak, mama yang bagi hadiah, mama yang ni. Nak kena delete ke tu? Bukan kot. Okay. Alright. So macam mana? Anda setuju tak dengan apa yang saya cakap? Kalau kalau anda ada mungkin boleh relate atau yelah dengan apa yang saya kongsikan ni mungkin berlaku juga dekat anak anda. So you can always share dekat komen untuk kita kongsikan bersama-sama. Okay? Dan 8 jenis emosi tadi, keperluan emosi tadi saya ada kongsikan dalam buku ni. Ya, kalau anda nak Alright. tahu inilah Ni cover lama dia. Ya. Ini versi 2016. Ini versi kemas kini 2021. Kenapa kemas kini? Kita upgrade lah konten dia. Ada banyak lagi konten-konten baru dalam buku di kertas ni. InsyaAllah. Okay. Okay, so kita boleh proceed ke soalan kedua ke? Yes, silakan. Okay Puan, macam tadi lah kan kita ada sebut pasal kita as a parent ni senang sangat nak label anak-anak ni dan macam tu kan. Biasanya kalau kita label anak ni, bila kita tengok anak ni dia berkelakuan yang buruk lah. Macam tiba-tiba dia tantrum ke, tiba-tiba dia nak tarik rambut kita ke ataupun tiba-tiba dia mengamuk lah kan. Sebab itulah kita labelkan je, cepat sangat label kan anak-anak kita ni. Dan mungkin kita labelkan anak ni sebabnya mungkin kita perasaan kita sendiri pun kecewa lah tengok kenapa anak saya tiba-tiba macam ni, berkelakuan macam ni kan. Lagi kadang-kadang kan lagi budak tu merengek, nangis dengan nada yang tinggi, lagi tinggi lah kita punya nada nak kita lawan pun merengek dia. juga. Ya, kita siap cakap lagi kenapa kamu ni, kenapa tak faham mama macam tadi yang Puan cakap kan. Itu semua adalah scene-scene biasalah kita as a parents ni akan hadapi. So, pada pandangan Puan lah kan, macam mana kita as a parents ni kita nak handle kelakuan pelik-pelik lah, bukanlah pelik-pelik lah macam yelah kadang-kadang anak-anak kita ni tiba-tiba je buat meragam apa semua kan. So macam mana kita nak handle kerana anak-anak ni tanpa stres, tanpa rasa tekanan macam tu. Ada ke caranya tu? Semalam I dengar ni tau, I dengar ceramah Mufti Men. Okay. Tiba-tiba dia cakap apa tau? Dia kata orang yang adalah Allah berfirman orang yang masuk syurga ni nanti at one point bila dah di penghujung dunia nanti ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka kan. Dan orang masuk tiba-tiba tukar topik I just nak share lah apa yang saya dengar semalam. Orang yang masuk syurga ni dia punya perkataan dia cakap finally dah tak ada stress. Dah tak ada worrying, no stress, no anxious. Dah tak ada anxious dah tak ada anxiety dah. So itu perkataan dia. Maksudnya finally terima kasih ya Allah, finally dah tak ada risau, tak ada stress, tak ada ketakutan dah. Itu dekat syurga. Maksudnya Mufti Men hurailah ayat tu. Maksudnya dekat dunia ni memang tempat stress. So kalau you expect no stress at all, kalau kau ada anak ke, kau tak ada anak ke, bukan anak tu punca stres. Memang dunia ni tempat stres. Mungkin sekarang ni pada minit ini kita rasa macam okay, kita dah solve one stress. Minit seterusnya ada stres baru. Betul. So okay. So itu bila saya dengar, kejap lagi kita tengok video tu sama-sama. Okay. Okay, sebab video tu sangat mind blowing. Sebab sekarang ni during pandemic ni banyak sangat stres yang berlaku serentak di setiap penjuru kita dapat stres tu. So bila saya dengar Mufti Men punya ni, then I realise sebenarnya sekarang ni kita di tempat yang betul. Sebab bila kita stres, kita selalu rasa macam kat mana silap aku Kenapa anak aku macam ni Aku gagal ke didik dia Padahal kita berada dalam situasi yang normal sebenarnya. Semua orang yang ada anak pun stres. Semua orang yang tak ada anak pun stres. Okay. So itu insight barulah yang saya dapat semalam masa dengar Mufti Men punya ni. But bagi menjawab soalan you, every time anak buat perangai yang menstreskan. Okay. Every time anak buat perangai yang menstreskan kita, ingat satu benda.
my child is not giving me hard time. My child is not giving me hard time, but my child is having the hard time. Okay, anak tu bukan tengah bagi stres dekat aku, tapi anak aku yang tengah stres. Because anak aku pun manusia yang tinggal dekat atas dunia ni yang memang tempat untuk stres. So, if you understand that, kita lebih melihat anak sebagai dengan rasa kesian atau dengan rasa nak membantu atau dengan rasa nak mendalami perasaan dia, bukan dengan rasa nak tibai dia ke apa. Okay? Dan kita kena faham, ada banyak kali saya ulang benda ni, dalam seminar pun saya ulang, ada 3 weapon, ada 3 senjata yang kita kena tahu sebagai ibu bapa untuk kenal anak. Okay, sebab bila cakap tanpa stres ni maksudnya bukanlah tak ada stres langsung. Dengan mudah, we can cope with that stress. Kita hanya boleh cope dengan tingkah laku anak yang menstreskan ni bila kita kenal anak kita. Kalau kita tak kenal anak kita, pergilah ke mana pun, kau tetap tak tahu nak buat apa. So apa dia 3 weapon tu? 3 senjata yang saya maksudkan tu untuk mengenali anak dan untuk handle anak dengan lebih bijak. Yang pertama adalah multiple intelligence. Okay, multiple intelligence. Kepintaran pelbagai. Please kenal pasti apa kepintaran pelbagai anak you. Kecerdasan pelbagai. Tak kisahlah apa benda nama yang nak bagi. Multiple intelligence. Ada dalam buku ni juga. Yang kedua adalah energy type. Energy type. Jenis energy anak tu. Semua ni adalah research based. You can Google actually. Dan dalam buku ni saya ada explain juga dengan lebih terperinci. Energy type. Dan yang ketiga tadi yang kita cakap awal-awal tadi, keperluan emosi. 8 jenis keperluan emosi. So these are the 3 weapon yang ibu bapa perlu kuasai supaya dapat handle anak ni. Sebab lain anak, kalau ada 5 orang anak, 5 lain. Dia punya multiple intelligence dia lain, energy type dia lain, emotional need dia lain. So kena tahu. Okay. Dan hari ni untuk menjawab soalan ni, saya nak kongsikan tentang 4 jenis energy type tu. 4 jenis energy type. Dalam buku ni muka surat 232. 232. Okay, ada 4 jenis energy type tau. Ini research based, bukan saya yang Sejut. Ini siapa yang main Swiss tu? Okay. Energy type ni bukan saya yang keluarkan, tapi dia adalah research by Carol Tuttle. Okay, you can Google it. Dan dalam buku ni pun saya ada explain dengan lebih terperinci lah. Apa energy type anak? Okay, yang tanya soalan kejap lagi kita jawab insyaAllah. Okay, energy type yang pertama jenis energy yang pertama adalah fun-loving child. Okay, siapa yang ada buku ni? Siapa yang ada buku ni? Memang tak ada lagi. Siapa yang ada buku ni? Okay, ini buku yang sama. Ini cover lama. Tapi yang ada buku ni boleh buka muka surat 232. Okay, energy type yang pertama adalah fun-loving child. Jenis yang pertama, type 1, fun-loving child. Anak yang periang. Anak yang easy going. Dia tak suka cari masalah. Kalau ada orang bergaduh, dialah yang mengalah. So, adakah anak anda macam tu? Kenal pasti. Dan anak macam ni selalu disalah tafsir sebagai anak yang tak serius. Dia tak serius. Kan dia suka asyik nak gelak je. Kalau nak serius tu dia jadi macam main-main. Yang jenis suka buat lawak tu pun fun loving. Yes, fun loving type. Okay, yang kedua adalah sensitive child. Okay, sensitive child. Ada anak yang dia emosi dia tu dia akan rasa dia 100%. Kalau dia gelak tu gelak kau-kau punya. Kan sampai terguling-guling gelak dia. Tapi kalau dia nangis dia betul-betul, kalau dia sedih dia betul-betul sedih. Kalau dia takut dia betul-betul takut, kalau dia marah dia betul-betul marah. Itu maksudnya dia sensitif, dia sensitive child. So kalau ada anak yang sensitif macam ni, cara nak tackle dia juga dengan being sensitive. Maksudnya nak tackle emosi, kena dengan emosi juga. Yes. So itu type number 2. Type number 3 adalah determined.
determined child. Ini yang orang cakap anak ketegak lah. Maksudnya dia nak apa, kalau dia nak, dia nak. Dia tak dengar apa orang cakap. Dia belajar hanya bila dia buat salah. Determined. Dia sangat, determined apa? Sangat Bahasa Melayu? Tak tahulah determined. bersungguh-sungguh ke kan? Bersungguh-sungguh. Dia nak, kalau dia nak, dia nak. Kalau dia nak, dia cakap A lah. So, mungkin ada anak anda yang type macam ni, determined. Dan yang keempat adalah the more serious child. Ini adalah anak yang factual. Dia nak fakta. Dia tak suka lawak sangat. Dia nak serius. Dia nak, kalau dia tengah serius, semua orang jangan gelak. Kalau gelak, dia tak suka mengarut-ngarut. Okay, mungkin dia suka benda-benda yang suka tengok fakta, baca buku-buku pun fakta. Dia tak suka baca komik-komik lawak-lawak sangat, macam tu. So ada 4 jenis energy type anak dan cara tackle pun berbeza. Cara approach pun berbeza. Aktiviti yang dia suka pun berbeza. So that's why penting. Kalau kita stres handle anak, bila kita tak kenal anak tu dan kita punya type mungkin clash. Anak tu nak lain, kita approach cara lain. So memanglah stress. So itulah saya cakap tadi 3 weapon yang parents kena kuasai. Okay, 3 weapon tu. Dan insyaAllah ada dalam buku ni. Okay. So maybe Fatih. Boleh tengok dulu kan? Boleh? Sekejap. Anak menipu. Okay, Fina Habib. Anak menipu dan Suka tipu dengan selamba je, macam mana nak deal? anak Dia macam menipu. yang dalam Parenting Pedas pun. Ya, baru-baru ni kita ada buat Parenting Pedas, topik anak menipu. Anak pandai menipu. Anak pandai menipu. Anak pandai menipu. Dalam tu ada panjang lagi lah cerita dia. But jawapan pendek dia adalah anak menipu ni bukan sesaja tau. Dan dia ada peringkat-peringkat dia. Kalau kita nak cakap anak 4 tahun ke bawah itu menipu, silap. Sebenarnya anak tu bukan menipu. Dia ada reason, dia ada benda lain yang dia nak capai daripada, pada logik kita memang nak menipu. Tapi dia ada benda lain dia nak capai. Dan anak 4 tahun ke atas, 4 hingga berapa tahun I pun dah tak ingat. Itu baru dia start menipu, yang betul-betul menipu mungkin sebab dia nak explore dia punya imagination, dia punya perkataan dan mungkin dia dah mula nak tutup kesalahan dia sebab dia baru recognize, dia baru perasan yang kalau aku buat salah mak aku marah. Betul. So dia nak tutup kesalahan dia dan dia mula menyusun strategi lah untuk tutup kesalahan dia. Anak yang menipu ni selalunya dia kurang didengari. Okay, dia kurang didengari, dia kerap dimarahi, terlalu kerap dimarahi dan kerap dibanding-bandingkan. So ini antara faktor utama anak tu menipu. So please, sebelum nak attack, nak blame anak tu menipu, nak hukum anak tu menipu, cuba tengok dulu, kita ke parents yang initiate penipuan tu. Kita ke parents yang menyebabkan, yang menjadi reason anak tu menipu. Okay. Thank you for the question. So ada lagi dalam IG kita kan. So dari Puan Cirawaida, saya tak ada anak lagi, banyak saya belajar dengan membaca buku Puan. Terima kasih Puan. Thank you. Saya nak tanya, kesan emosi anak mempengaruhi minda anak bila dia dah dewasa ke? Okay, kesan daripada kena marah tu tanpa sebab oleh parents. Kenapa tanpa sebab? Tak apa, kadang-kadang kau perasan tak ada parents ni dia acak-acak marah sebab dia nak takut-takutkan budak tu macam buatlah nanti papa marah macam tu lah tiba-tiba kan. So budak tu confused lah, mungkin ada kesan ke pada pandangan Puan? Okay, macam you tanya kan, kesan emosi anak mempengaruhi, takut dia mempengaruhi sampai dia dewasa kan? Of course lah, kan kita punya pembentukan perkembangan emosi ni berlaku pada 6 tahun pertama je tau. Dan kalau kita perasan, kita sekarang ni dah dewasa ni kan, banyak kita punya cara kita handle emosi kita sangat related dengan kita punya childhood. Pengalaman childhood kita. Sebab 6 tahun pertama tu lah tempoh di mana blueprint atau programming tu berlaku. Dan kalau anda tengok balik Parenting Pedas dengan Dr. Aisyah, pakar psikologi kanak-kanak, tajuk Child Depression. Boleh tengok balik dekat YouTube, ada. Child Depression. Memang disebabkan oleh
pendedahan yang parents tu bagi pada 6 tahun pertama tu. Dan betapa childhood tu, macam mana suasana childhood seseorang tu penting. Kita memang nampak anak tu perform. Ini kes sebenar yang dikongsikan oleh Dr. Aisyah, pakar psikologi kanak-kanak. Walaupun kita tengok anak tu perform tau, walaupun kena rotan pun perform, belajar perform, masuk pertandingan, menang, itu, ini, sangat membanggakan. Dia jadi anak yang sangat membanggakan, high functioning orang cakap. Tapi tiba-tiba masa umur 25, umur 26, depressed, nak bunuh diri, macam-macam masalah mental. Diagnose dengan, macam-macam nama masalah mental ni lah. Kenapa? Kita tak faham, kita tak boleh tanya masa tu. Masa tu bila anak tu dah ada umur 25, 26, kita tanya dia, kenapa nak bunuh diri ni? Tak bersyukur ke? Ada semua benda tak bersyukur ke? Dia tak boleh nak jawab sebab apa yang berlaku, apa yang programkan dia punya, menyebabkan dia punya mental illness tu berlaku way back masa dia childhood. Dan masa tu kita nak salahkan siapa? Siapa yang bertanggungjawab ke atas childhood dia kalau bukan kita? Ibu bapa dia. Okay? Dan Puan, yang masa Puan disebut lah masa seminar kepanasbaran tu kan, yang kadang benda yang trigger kita punya emosi, penabaran kita tu sebab memori childhood kita kan. Sebab betul. Kita ni mungkin dulu pernah kena dera ke, ada ibu bapa yang garang ke, kan. Pain yang ada dalam diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kalau cuba kalau macam, pernah tak kita tengok orang marah anak dia, kan, marah yang betul-betul marah, padahal kita tengok, kita sebagai orang yang tidak berada dalam situasi tu, kita rasa macam, alah itu pun nak marah. Betul. Kan banyak kali kan kita tengok situasi tu. Tapi when we are in that situation, kita jadi macam kita pun bantai kau-kau juga. Kita pun marah, kita pun maki, kita pun kadang-kadang naik tangan. Tapi being orang yang di luar situasi tu, kita rasa macam, kau tengoklah anak kau, kecil baru. Sebabnya orang tu dia pada state yang rational. Dia tak dipengaruhi oleh emosi lagi kan. Yes, exactly. Macam Ibu Ros cakap semalam. Kita ada bila panas baran kita ni triggered, sebenarnya bukan anak tu dah, atau bukan sikap orang lain dah yang triggered, tapi kita sendiri. Dia datang daripada pain dalam diri kita sendiri sebenarnya. So itu yang menyebabkan kita jadi monster, jadi ganas, jadi perkataan kita tak boleh kontrol. So itulah penting. Kita tak boleh nak itu bukan alasan untuk kita didik anak cara yang sama. Faham tak? Kita nak anak jadi macam tu juga ke? So kitalah yang kena stop the cycle dan cuba sedaya upaya untuk ubah supaya anak kita at least jadi lebih baik daripada kita dalam anger management dia, dalam tingkah laku dia, dalam pengurusan emosi dia. Dan macam tadi cakap kan, yang kita buat-buat marah tu, buat-buat marah anak kan, macam buat-buat pukul, macam kan? Kan, buat-buat pukul, buat-buat marah, buat-buat nak takutkan. Tanpa sedar, kita adalah orang yang pertama ajar anak untuk menipu. Ya, betul lah. Lepas tu yang kalau contohlah Haikal lah. Okay, kalau Haikal mandi nanti petang ni mama belanja aiskrim. Padahal tak ada pun. Ya. Kita adalah pengkhianat pertama sebenarnya. Dan saya pernah berbual dengan seorang budak umur dalam 6 tahun macam tu. Dia sangat cerewet makan. Dia fikir kita lah. Saya tahulah bila anak cerewet makan ni memang mak bapak pening sangat. Sebab yelah nak bagi makan apa, takkan nak bagi makan mengarut-ngarut. Kita pun tahu macam mana kesan dia kan kepada anak tu. Dan saya perhatikan ibu bapa dia, macam dia cakap ini macam contohnya dia nak bagi anak dia makan ikan tapi dia cakap ini bukan ikan ni gula-gula atau ini sedap ni, ini kuih apa benda tah. Lepas tu stop dia masukkan dalam mulut anak dia. Ataupun dia sorokkan bawah nasi ke apa, masuk. Lepas tu anak dia dalam mulut baru dia macam apa ni, tak sukalah. Lepas tu right after makan time tu dia nangis. Lepas tu saya pergi kat dia, kenapa lepas makan pun nangis ke? Kan orang lain tak makan nangis, bukannya makan nangis.
Lepas tu dia cakap sebab ayah tipu saya. Ayah tipu saya. So faham tak? Sebenarnya kita lah orang pertama yang ajar anak tu menipu tanpa sedar. Kita rasa kita tipu sunat, tapi bagi anak there is no sunat ke wajib ke haram. Dia ikut je apa yang mak ayah dia buat. So yes, fikirkan ya. Mungkin kita boleh baca yang dalam ni. Okey, daripada Linda Sabri. Anak tak menipu tapi dia mendiamkan saja jika ada isu. Hanya setelah sekian lama baru adik-beradik lain ceritakan isu tu. Itu pun sebab kebetulan je. Puncanya kenapa ya? Maksudnya macam anak tu tak nak luahkan lah. Kalau contohnya kena bully ke atau dia ada masalah ke. Kenapa? Find out the why. Kenapa anak tu tak nak meluahkan? Mungkin sebelum ni dia meluahkan tapi orang deny. Kita suka tak kalau kita meluahkan lepas tu orang cakap, alah biasa je, kau ni itu pun tak tahan ataupun itu pun tak boleh buat. Bila orang deny apa yang kita rasa, apa yang kita nak luahkan, adakah kita akan ulang luahkan balik dekat orang yang sama? Tak. Pastilah kita dah macam, kita terus repel, kita terus disconnected dan kita terus pilih untuk tidak berkongsi apa-apa lagi dengan orang tu. Betul? So sama lah macam anak. Cuba tengok, bila anak tu luahkan sesuatu, adakah kita mendengar? Adakah kita deny? Kalau kita dengar tu, how do we take it? Kita ambil dengan empathy atau kita ambil dengan beribu alasan kita bagi kat dia? Kadang-kadang anak tu nak luahkan, tapi kita yang, ibu apa tu yang macam, alamak tak ada pula. Macam dalam ibu penderaan senyap, ada 7 jenis penderaan senyap yang ibu bapa buat tanpa sedar. Salah satunya ni lah, ignorance. Bila anak dengar atau anak luahkan atau anak tunjuk sesuatu, kita macam, okay, sambil ni. Sambil tengok WhatsApp, anak tengah meluahkan ni, kita macam, Sikit je tu, tak ada apa lah tu. Macam tu je. Yes, betul. Lepas tu kita deny, kita invalidate dia punya perasaan tu. Kita terus rasa, alah mama dulu kena lagi teruk daripada tu, okey je. Kita deny. So maybe that is the reason dia pilih untuk tidak meluahkan. So find out the reason tu. Sebab when you know why, then you will know how. Sama jugalah macam nak menipu ni pun kita kena carilah punca kenapa dia menipu tu kan. Tak boleh terus kita nak label dia nakal lah, jahat lah apa semua kan. Yes. Macam Tati Nahdlatul ni kan, dia cakap kalau anak dah menipu sekali, macam mana nak prevent dia dari menipu lagi. Please lah yang tanya pasal menipu-menipu ni, please watch Parenting Pedas Anak Pandai Menipu. Dekat YouTube pun ada, dekat Facebook pun ada. Dalam tu ada banyak, panjang lagi cerita dia. Okay. Pernah tanya anak takut mama. Dah tahu dah jawapan dia. Takut mama marah. So maksudnya every time dia meluahkan lepas ni, sebelum ni, dia kena marah. So dah, asal kau gelak Amira? So dah tahu dah jawapan dia kan. Okay, next ada lagi ke soalan? Umur berapa kita boleh kesan energy type anak ni dan boleh jadi tak anak tu ada combination of energy? Yes, boleh jadi. Good question. Boleh jadi combination of energy juga. Energy type yang 4 tadi kan, dia boleh jadi combination 1 and 3, 2 and 3, 1 and 4, boleh jadi. Dan biasanya 4 tahun ke bawah kita macam teka-teka je lah. Teka-teka je lah sebab anak tu tak jelas lagi kan. Tapi 4 tahun ke atas selalunya kita dah boleh nampak anak tu energy type yang mana. Macam anak saya, dia combination 3 dan 4. Determined dan the more serious. Sebab tu kalau orang buat lawak dengan dia memang kau cek gaduh. Dia memang tak boleh buat lawak Haikal tu. Dia memang dia kontra lah dengan ayah dia. Kalau ayah dia nak lawyer buruk, biasa bapak ni suka lawyer buruk kan. Tapi kalau tak kena masa memang tak dilayan. So kenal pasti. Kalau combination kenal pasti apa dengan apa. Then you tahu macam mana nak tackle dia. Nak suruh mandi macam mana, nak ajak makan macam mana, nak ajak buat aktiviti, nak ajak tidur, nak ajak solat. Itu semua sangat berkait rapat dengan energy type. Sebab lain tau, lain. Kalau if you know anak you punya energy type, dia jadi lebih mudah. Lebih mudah untuk ajak, untuk nasihat, untuk ajak, untuk bercakap, untuk stop dia, untuk
macam nak menegur dia menipu, itu jadi lebih mudah. Okay. So apa Linda Sabri tadi memang dulu-dulu pernah juga marah bila anak mengadu. Mungkin masa tu mama yang emosi dan menyesal dan It's okay. It's never too late. It's never too late. Percayalah Puan Linda Sabri, it's never too late to become a better and a better mother. Okay. Sebab walaupun yelah kalau kita baca banyak kajian kat luar sana cakap lepas 6 tahun dah tak boleh dah nak repair anak tu punya behavior dan sebagainya. Mungkin betul, tak tahu kan. Mungkin itu adalah kajian, tapi percayalah macam mana Allah bagi kita setiap hari, bagi kita nafas yang baru setiap hari, hari yang baru setiap hari. Setiap tafsir surah Ad-Duha kan, setiap malam yang gelap tu pasti ada sunrise, pasti ada cahaya. Matahari tu akan terbit lagi esok. So Allah tak pernah stop bagi kita peluang baru. So kenapa kita nak pilih untuk berputus asa, atau kenapa kita nak pilih untuk stop grow ataupun stop bagi peluang dekat diri sendiri. So it's never too late lah, walaupun anak tu dah remaja ke, dah besar ke apa ke. Never stop improve yourself. Cuba untuk jadi ibu yang lebih baik, sebab anak tu, manusia ni sebenarnya dia macam kita orang dewasa pun, kalau kita kawan pun kan, kita nampak kawan kita berubah. Betul tak? Kita nampak kawan kita berubah lebih baik, dan kadang-kadang kita pun inspired because of the akhlak yang kawan kita jadi lebih baik tu. Dan kadang-kadang kawan kita tak perlu cakap apa-apa pun. But kita boleh rasa inspired untuk terikut sama dengan kebaikan yang orang buat. Ini kan pula anak dengan parents, mestilah lagi boleh because we are already connected spiritually sekalipun. Kan? Okay. Next. So mungkin kita Puan nak baca ke? Ni macam mana sangatnya ni? Okay, thank you. Dia buat pengakuan sepak terajang perkara biasa dari zaman kecil. Yes, betul. Dah tahu dah artis mana. Okay, kita moving on to the next question. Kejap lagi, siapa yang nak tanya soalan tu boleh teruskan bertanya dan insyaAllah saya akan jawab. So sebelum kita proceed ke soalan seterusnya kan, saya nak remind balik pasal sales kita yang kita buat tawaran menarik tu kan, yang buy one free 5 deals tu. Beli satu dapat 5 Ya, beli satu dapat 5. Kalau banyak ada sangat beli satu set big hug set ni kan, buku combo ni ada 4 buah buku, anda akan dapat 5 lagi buah buku e-book daripada Puan Azli Rajah yang bernilai RM110. So tawaran ni hanya valid 24 jam je. Kalau nak buat pembelian boleh klik sahaja di ruangan komen, ada link di ruangan komen dan juga description ni. So okay, kita moving on to the next question. Yes. Okay, saya kan Puan, dia sebenarnya suka sangat satu quotes Puan tu lah dekat buku Parent Welcome to My World. Buku ni? Dekat depan sekali ni kan. Ada quote ke? Ada. Anak yang kita sangkakan T kosong, rupa-rupanya lampu suluh. Kan? Anak yang kita rasa T kosong, rupa-rupanya lampu suluh. So dekat sini apa maksud pun, itu? Dekat sini pun yelah maksud dia macam tu. Tiba nervous. Okay, maksudnya kita selalu rasa anak kita ni macam tak faham apa-apa, macam tak tahu je apa yang tengah berlaku dalam family dia ke kan, macam yelah macam kosong lah, T kosong. Tapi sebenarnya tanpa kita sedar, banyak sangat pengajaran dan juga life lesson lah yang sebenarnya mereka ni cuba mendidik kita. Macam maksudnya Allah hantarkan anak-anak ni untuk mendidik kita. Kan, untuk menjadi seorang yang sabar, untuk menjadi mungkin seorang yang lebih taat kepada Allah dan sebagainya kan. So apakah life lesson yang Puan dapatlah sepanjang Puan membesarkan Haikal dan sepanjang Puan berjumpa dengan anak-anak jiran yang Puan selalu ceritakan tu kan, dan kanak-kanak lain. So mungkin Puan boleh share. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang Fatih cakap tu. Anak ni merupakan didikan terus daripada Allah sebenarnya. Sebab mungkin kita tak dengar sepenuhnya bila orang bagi nasihat dari ceramah apa semua. Yes, kita boleh dengar, tapi impact dia mungkin tak sama macam mana Allah ajar melalui anak. Betul tak?
Macam saya sendiri, saya dulu seorang yang panas baran. Saya adalah ibu, saya menjadi ibu pada usia 24 tahun. 24 tahun, saya kahwin umur 22, 24 dapat anak. Saya kira 24 tu adalah umur yang masih muda lah untuk menjadi seorang mak. Dan nak pula mak yang jahil. Saya rasa masa tu saya tak equip myself with the right knowledge. Maksudnya with parenting knowledge. Saya tak ada langsung ilmu parenting pada ketika tu. Yang saya tahu, aku beranak, aku tahulah macam mana nak besarkan anak tu. Which is wrong. Especially zaman sekarang ni, sangat salah kalau anda masih berfikir yang kau beranak, kau tahulah macam nak besarkan anak tu. Salah sebab manual nak membesarkan anak tak keluar masa beranak tu. Betul. Okay, masa beranak tu keluar anak tu je. Manual tak ada buku manual, tak ada. Okay, so knowledge, parenting knowledge ni memang you kena belajar. Okay, dan macam mana saya dulu seorang, bila kita muda umur 24 tahun dapat pula anak, dan dalam masa yang sama saya dalam pengajian PhD masa tu yang sangat stressful, kita jadi tertekan. So bila kita jadi tertekan ni, kita jadi panas baran, kita jadi pemarah, semua benda nak melenting, semua benda nak asyik nak salahkan orang, nak salahkan semua benda. Jadi tak pandai nak kawal emosi, jadi nak marah je. Saya jadi pemarah, marah yang sangat pemarah, sampailah at one point saya nampak anak saya juga jadi pemarah. Anak saya juga semua benda dia nak marah. Dia suka main, Haikal ni dia suka main Lego. Bila Lego yang dia buat tu runtuh, dia marah. Marah yang marah tau, yang macam relax lah kan. Masa tu Haikal umur berapa Puan? Tak pastilah, macam dia sebenarnya sebab banyak events yang berlaku macam tu. Daripada dia umur mungkin, umur berapa nak pada main Lego? 2 tahun macam tu. Lepas tu semakin lama banyaklah perkara-perkara yang berulang. Yang macam tu, dia buat something marah. Tak jadi marah. Orang buat dia marah. So bila saya nampak anak saya juga seorang pemarah, saya terpaksa ubah diri saya. Dan baru saya macam dapat macam, dia macam satu tamparan lah. Tamparan. Itulah maksud saya tadi. Anak ni sebenarnya didikan terus daripada Allah sebenarnya. Kan? Allah takkan tegur kita dengan masukkan suara dalam mimpi, woi kau ni pemarah sangat. Tak kan? Tak macam tu kan? Allah tak didik kita dengan cara macam tu. Tapi melalui anak tu lah, bila kita tersedar yang anak aku macam ni, so kita muhasabah balik. Maybe disebabkan oleh aku. So kita terpaksa jadi orang yang lebih baik disebabkan oleh anak. That's why itulah maksud quote ni sebenarnya. Anak yang kita sangkakan tin kosong, rupanya lampu suluh. So kita rasa anak ni tak ada apa-apa. Macam kita yang kena isi anak ni. Yes, kita kena isi anak tu. But anak ni tanpa kita sedar, dialah yang menyuluh jalan yang benar. Maksudnya dialah yang menyuluh jalan yang sepatutnya kita tuju tanpa kita sedari. Okay. Dan macam mana yang Fatin cakap tadi, betul lah, saya belajar banyak sangat benda daripada anak saya sendiri dan anak-anak jiran. Dia bila anak seorang ni kan, semua anak orang lain jadi anak aku juga. So maksudnya bukanlah jadi anak saya, cuma saya suka host anak-anak jiran untuk bermain di rumah saya, sebab yelah anak seorang ni kan. Dan every time saya stress, every time saya tertekan dan sebagainya, saya suka sangat saya suka bergaul dengan anak-anak, dengan kids. Sebab ada beberapa macam yang saya share dalam buku ni kan. Dalam buku Why So Serious Parents ni. Okay, ni cover baru dia, Why So Serious Parents. Muka surat 61. Saya ada kongsikan beberapa lesson yang saya dapat daripada anak. Maksudnya daripada anak, tak kisahlah anak saya atau anak orang lain. Daripada kanak-kanak. Yang pertama adalah betapa anak ni kalau kita lihat, bila kita buat aktiviti dengan anak, kalau kita lihat anak ni tak ada fear tau. Anak ni tak ada fear. Dia tak ada takut apa pun. Dia tahu dia nak try, dia buat. Dia nak dia buat. Dia nak dia cuba dapatkan. Dia tak ada fear. Dan siapa yang menanamkan fear dalam diri seorang anak tu adalah parents sebenarnya. Pendedahan yang parents tu bagi. Kadang-kadang anak tu mula takut lipas bila dia tengok mak dia takut lipas. Kalau kes yang mak dia menakut-nakutkan dia?
Itu pun boleh jadilah, yes. Anak tu takut gelap sebab ada orang yang memomokkan dia dengan gelap. Kalau tak, sebenarnya anak tu tak takut. So anak ni tak ada fear, itu yang pertama. Dan yang kedua, betapa anak dia punya kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang anak ni unconditional, tanpa syarat. Dia tak sayang seseorang, dia tak melihat seseorang, dia tak pilih untuk sayang seseorang tu disebabkan oleh kereta apa dia pakai, dia gemuk ke kurus, dia cantik ke buruk, muka dia ada jerawat ke tak ada, dia wangi ke masam. Kalau macam kita sebagai mak, anak tak pilih waktu-waktu tertentu untuk sayang kita. Dia sayang kita pada setiap masa. Kita je yang pilih nak sayang anak pada waktu-waktu tertentu, perasan tak? Kita hanya sayang anak bila kita tak stres. Kita sayang anak bila dia handsome. Bila dia masam mungkin macam pergi mandi, contoh. Kalau dia comot mungkin kita tak berapa sayang. Kalau dia buat perangai, dia tantrum, mungkin kita tak berapa sayang. So anak ni sayang tanpa syarat. Kanak-kanak ni, dia sayang semua orang tanpa syarat. Dan seterusnya adalah anak ni adalah cermin sebenarnya. Macam story-story yang saya sharekan tadi kan, yang masa saya kongsikan tentang keperluan emosi tadi. When we interact, bila kita start bercakap, berkomunikasi dengan seseorang kanak-kanak, okay? Seorang kanak-kanak, segala respon yang anak tu bagi sangat mind blowing tau sebenarnya. Walaupun jawapan dia sebenarnya simple, macam dia cakap tadi, dia main make up mak dia sebab dia nak ayah dia puji dia cantik. Kan? Benda tu macam lah, kita rasa macam simple je keluar ayat tu daripada mulut seorang budak. But if we think, dia sebenarnya jauh lagi memberikan kita input anak ni. So kadang-kadang kita fikir nak didik anak tu macam-macam, nak ajar anak tu macam-macam. Tapi sebenarnya anak tu datang, dia yang ajar kita. Lebih banyak benda. Dan pun cakap anak tu macam cermin. Maksudnya kalau buruklah perangai parent dia, macam itulah anak-anak dia. Tak, cermin yang mak bapak tu patut tengok lah. Maksudnya macam mana kita tengok cermin, kita nampak kita kan. Kita tengok anak tu, patut kita nampak kita. Kalau kita rasa macam kenapa anak ni menipu, kenapa anak ni tantrum, kenapa anak ni panas baran, tengok balik mungkin adalah silap macam tu kan daripada kita. Tengok diri kita dulu. Tengok diri sendiri dulu. Sebab of course lah ada banyak lagi benda yang mempengaruhi anak untuk menjadi macam tu. Of course. Ada orang salahkan atuk nenek dia, ada orang salahkan pengasuh, ada orang salahkan YouTube, ada orang salahkan pengaruh kawan-kawan. Of course ada banyak lagi benda yang mempengaruhi seseorang anak. But sebelum kita nak menyalahkan semua tu, tengoklah diri kita sendiri dulu. Sebab kita yang bertanggungjawab dan dekat akhirat nanti kita yang disoal. Anak tu anak kita. Kita yang akan disoal, bukan orang lain. Okay? Fatin? Okay. So Puan, soalan seterusnya kan? Soalan seterusnya ke? Tapi saya tak relate kan dengan komen dengan komen kita kan. Sebab soalan ni lebih kurang je dengan Puan Sakinah Jaafar ni tanya. So Puan ni cakap macam mana nak kawal anak yang suka memberontak. Kalau tak dapat apa yang dia nak, dia akan hentak kaki, marah-marah, kerap ulang benda yang sama. Tapi saya mengaku hakikatnya dia tengok apa yang saya buat bila saya marah. Cuma macam saya nak kontrol anak supaya tak ikut perangai saya. Okay. Maksudnya soalan last tu kelakar. Macam mana nak kontrol anak tu supaya tak ikut perangai mak dia, dan macam mana caranya anak tu supaya dia tak memberontak lagi dengan cara yang macam tu lah. Maksudnya nak luahkan macam mana macam nak kontrol anak supaya tak ikut perangai kita tu impossible lah. Impossible sebab anak tu akan ikut. Sebab kenapa kita cakap anak-anak ni belum mumayyiz? Sebab dia tak tahu beza baik dengan buruk. Apa yang baik, apa yang buruk. Okay? Kita tak boleh cakap, cuba fikir, baik ke benda yang you buat ni? Kalau dia pernah nampak orang tu buat macam tu, dia tak fikir benda tu baik ke buruk, dia just ikut je. Dia akan ikut semua benda yang dilihat dan didengar. Okay? So untuk memastikan anak tak ikut perangai you lah yang kena pastikan perangai tu dah tak ada. Betul. Okay? You yang kena berusaha untuk menghilangkan perangai tu. Perangai yang you tak nak ada pada anak you. Okay? Apa tadi? Dan biasanya anak tu luahkan perasaan macam memberontak lah. Dia tak kaki. Luahkan perasaan, okay.
kalau anda baca e-book Anak Agresif, dekat dalam tu ada 4 perkara yang ibu bapa perlu faham. Kenapa anak ni bertindak secara agresif. Dan jangan risau, e-book tu kita akan bagi secara percuma kan? Ya. Dalam deal buy one free 5 ni, e-book tu akan bagi secara percuma. InsyaAllah. So kalau nak dapatkan boleh klik link dekat mana-mana lah yang kita bagi tu. Dalam e-book Anak Agresif, kenapa anak tu bertindak secara agresif? Okay. Agresif ni maksudnya tiba-tiba anak tu marah atau mengamuk atau baling barang dan sebagainya. Ada 4 perkara yang parents kena perhatikan. Yang pertama adalah kebolehan anak tu untuk bertutur, untuk meluahkan. Anak tu boleh bertutur ke tak? Anak tu boleh meluahkan ke tak melalui perkataan? Kalau anak tu memang dia, contohnya dia speech delay atau dia memang tak pandai, kita tak pernah ajar dia cara untuk meluahkan melalui perkataan, dan memang tak ada cara lain untuk dia meluahkan melainkan melalui aggressiveness itu saja. Maksudnya melalui mengamuk itu saja. Okay. Yang kedua adalah anak ni dia akan mengamuk, dia akan tantrum dan sebagainya bila dia tak dapat apa yang dia nak. Bila dia tak dapat apa yang dia nak. Tak kisahlah apa yang dia nak tu logik ke tak logik. Benda yang logik, contoh dia nak tidur tapi tak ada tempat tidur. Dia rimas tapi tak boleh keluar daripada tempat tu. So benda-benda macam tu logik untuk dia mengamuk. Tapi ada juga benda-benda tak logik. Contoh dia mengamuk sebab dia nak terjun dalam kolam ikan. Dia mengamuk sebab dia nak ambil mainan dekat tangan orang lain. So anak ni dia akan mengamuk bila dia tak dapat apa dia nak. Itu je. Dia tak boleh nak fikir benda tu betul ke tak betul ke, logik ke tak logik ke. Dan ada beberapa perkara lagi yang anda perlu faham kenapa anak tu bertindak secara agresif. Okay, not necessarily bila anak tu agresif, oh sebab aku agresif. Tak juga. Sebab tadi macam Puan Sakinah ni macam menyalahkan diri sendiri pula. Rasa macam mungkin you rasa anak tu ganas sebab you ganas. Tak semestinya juga. So you kena understand juga why anak tu being aggressive atau tak pandai nak meluahkan dan sebagainya. Dan dalam buku dalam buku ni confused dah, banyak sangat buku. Okay. Dalam buku Parents Welcome to My World, muka surat 164. Okay, muka surat 164 saya ada kongsikan 3 cara untuk latih anak lebih ekspresif ataupun lebih meluahkan melalui percakapan dan bukan melalui perbuatan, tindakan yang agresif. Percakapan dan penulisan. Dalam ni ada 3 cara. Yang pertama adalah secara ringkas lah saya kongsikan. Yang pertama adalah parents sendiri kena banyak berkongsi dengan anak. Kalau anak ni macam kita kan, kita akan lebih mudah berkongsi dengan orang yang juga berkongsi dengan kita ke atau orang yang tak pernah berkongsi dengan kita? Yang pernah berkongsi. Kan? Mestilah orang yang pernah berkongsi dengan kita, kita pun lebih mudah untuk berkongsi dengan dia. Contoh ada kawan A, kawan B. Kawan B ni dia pendiam, dia diam. Dia bila tanya, okey ke? Macam tu je dia jawab. So adakah kita akan berkongsi dengan dia? Yang kawan B ni pula, kawan A, kawan B. Kawan B ni pula, dia semua benda dia nak kongsi. Sikit-sikit, kau tahu tak semalam aku penat gila jumpa orang ni. Lepas tu kereta aku pula ni. Lepas tu ini pula buat hal, kau tahu tak aku rasa sedih. Dia banyak berkongsi tentang apa yang dia rasa, apa yang dia lalui. Kita pun secara tak sengaja kita pun akan jadi banyak berkongsi dengan dia. So samalah macam anak. Kalau kita tak pernah berkongsi dengan anak, macam mana kita expect anak tu nak berkongsi dengan kita? So kita dulu yang kena banyak berkongsi dengan anak. Berkongsi bukannya berceramah. Ini kita tahu berceramah bagi nasihat, itu je. Jangan ni. Tak boleh ni. Itu je perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita tak ada pun berkongsi. Macam contohnya balik dari tempat kerja, nak tidur malam kan. Sebelum anak tidur tu peluk anak. Kita share lah. Haikal tahu tak, tadi kan Mama happy sangat sebab kakak Amirah bagi Mama hadiah. Contoh. Okay. Lepas tu mesti anak pun akan macam, oh ya ke Mama, dia bagi apa? Ada kita pun berkongsi lah. Bagi apa, bla 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 bla. Oh tapi lepas tu Mama sedih sebab tiba-tiba Mama rasa nak makan ni tapi tak dapat lah apa benda tu. So lama-lama kita pun boleh tanya anak, apa yang Haikal lalui dekat sekolah, ada ke benda-benda yang
buat Haikal sedih dekat sekolah masa mama tak ada dan sebagainya. Alright, itu yang pertama. Baru yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah macam mana nak latih anak berkongsi. Ni tulis surat. Buat surat, tulis surat. Okay, tulis surat. Kalau kita tak boleh nak bercakap, kita tak selesa untuk bercakap, berkongsi melalui bercerita atau tak ada masa, kita tulislah short note untuk anak yang dah boleh membaca lah kan. Kita tulis short note. Contohnya macam saya suka bagi nota-nota pendek untuk anak saya. Contoh saya tulis Mama rindu Haikal. Nanti Haikal balik sekolah, kita jumpa ya. Lepas tu I letaklah dekat pencil box dia ke. So nanti dia buka pencil box dia, dia nampak nota tu. So bila kita mula untuk buat benda-benda macam tu, anak pun akan buat benda yang sama. Dia pun akan lebih mudah meluahkan melalui penulisan atau lukisan. Dan Puan, saya teringat ada satu aktiviti lah yang Puan share dalam 37 aktiviti bermain yang ibu Puan tu. Itu pun kita bagi free juga. Kita bagi free. Semua benda nak bagi free. So saya teringat ada satu aktiviti tu lah yang saya tak ingat sangat nama dia, feeling chat kot. Chat something. Okay. Kan, cara main dia yang mana kita kita keluarkan lah, kita lukis emoji-emoji perasaan lah, senyum, sedih kan. So bila nak tidur tu kita ajaklah anak main lah, macam mana cara dia, kita mula dululah kan. So kita tunjuklah, okay hari ni mama happy, kita tunjuklah muka happy tu, emoji happy. So happy sebab hari ni Haikal pandai buang sampah dekat atas sampah, macam tu kan. So dekat situ pun mungkin boleh bantu juga anak expresskan thank you for sharing that. Betul. I pun baru teringat. Print out je emoji Google je emoji tu ataupun lukis lah kan. Ada sedih, ada happy, ada takut, ada marah. Semua jenis emoji, emoticon yang you boleh keluarkan, you print out dan tampal dekat dinding. Okay, lepas tu setiap malam atau bila-bila lah waktu-waktu yang you ada masa free dengan anak, tunjuk. Macam ni nak start berkongsi macam tadi saya cakap, hari ni mama happy sebab kakak Amirah bagi mama hadiah. So tunjuk muka happy tu yang mana? Hari ni mama happy. Sebab ni. So lepas tu tunjuk muka lain pula. Tapi mama marah sebab ada orang potong line masa mama beratur nak beli apa. So kongsikan nama perasaan tu dengan muka perasaan, ekspresi perasaan tu. So anak pun kita boleh tanya anak, dalam banyak-banyak emoji ni you rasa apa sekarang? Yang mana yang you rasa sekarang? Boleh ke Puan kalau macam hari ni mama sedih sebab Haikal, kita tu macam maksudnya kita terasa dekat dia lah. Boleh juga. Yeah. Boleh. Dia kena dengan dia pun boleh juga. Dan that is the right way sebenarnya, the best way untuk kita. Sebab anak ni dia tak meluahkan sebab dia tak tahu nak label perasaan tu. Dia tahu happy sedih tu je. Dua tu je. Sebenarnya banyak lagi, kecewa, takut, gemuruh kan, nervous. Yes, banyak lagi. So bila anak lebih kenal lebih banyak label emosi ni, lebih mudah lah untuk dia meluahkan dan lebih mudah lah untuk kita faham exactly apa yang dia rasa. Yes. Yang mungkin kita boleh baca. Nak tanya. Okay, nak tanya bila tegur baik-baik anak, dia buat salah, tak tahu kenapa dia pukul, dia macam tak boleh terima teguran kita. Macam mana kita nak overcome dan betulkan dia? Kembali kepada 3 weapon yang saya cakap tu. Okay, 3 weapon tu. Please kenal pasti dulu. Energy type anak apa, lepas tu keperluan emosi dia apa. Jadi saya tak boleh nak jawab soalan ni untuk anda sebab you should know lah anak you macam mana dan apa situasi pun tak diberikan dekat sini. So saya sangat percaya dan ini adalah kenapa saya namakan dia 3 weapon senjata, because ini juga yang saya pegang yang membuatkan hubungan saya dengan anak lebih baik ataupun lebih mudah atau lebih stress free. Okay, so mungkin boleh start baca. Salah tak? Kalau Puan Husna Halmi cakap, salah tak kalau saya takutkan anak dan suruh buat sesuatu, contohnya pakai baju nanti zombie gigit. Ni macam tadi yang kita cakap tu. Please don't lah. Jangan macam saya cakap tadi lah, kita sebenarnya penipu nombor 1. Kita sebenarnya yang ajar anak menipu. You know, when we start
bercakap dengan anak dengan benda-benda yang tak real, benda-benda yang unreal. Cakap je lah pakai baju sebab nanti sejuk, atau pakai baju sebab nanti kita nak keluar, atau bagi concrete reason why kenapa kena pakai baju tu. Kenapa kena zombie? Aduh. Kenapa anak daripada Puan Era Rahman, kenapa anak suka memilih orang? Umur anak saya 3 tahun 8 bulan, ibu nak bawa mandi, dia nak abah yang urus. Bila abah dah masuk tandas nak urus, nak nenek lah pula yang mandikan dia. Nak ikutkan saja kehendak anak ke? Okay. Sebenarnya itu adalah salah, maksudnya anak dah pandai menyusun strategi tau. Sebenarnya dia tak nak mandi. Itu je, sebenarnya dia tak nak mandi. So itulah saya cakap tadi, kadang-kadang bila kita rasa anak ni menipu, sebenarnya bukan dia tipu. Dia ada benda yang dia nak capai. Okay, ada benda yang dia capai. Macam ni lah. Bukannya dia nak siapa-siapa. Sebenarnya dia nak capai, dia tak nak mandi. Dia sebenarnya tak nak mandi, itu saja. Sebab mungkin bagi dia mandi tu tak fun. Ada benda yang lebih fun. Mungkin dia nak tengok TV, mungkin dia nak main dengan cousin dia, nak buat sesuatu selain daripada mandi tu. So peranan you adalah untuk menampakkan mandi tu fun lah. Mandi tu lebih seronok dengan apa yang dia buat, yang dia tengah buat. Kan saya pernah ajar sebelum ni yang what's next tu, what's next method tu. Kalau kita nak transit anak daripada satu aktiviti ke satu aktiviti yang lain, dia punya what's next tu penting. Macam anak tengah tengok Upin Ipin kan dekat TV, tengah seronok tengok Upin Ipin, tiba-tiba okey dah stop pergi mandi. Memang tak lah, mandi tu apa, seronok ke? So cuba you relatekan dengan, okey anak tengah tengok Upin Ipin, cuba you approach berbeza. Contohnya macam you terus jadiin karakter Kak Ros atau apa nama Upin Ipin? Opah. Tiba-tiba you jadi Opah, atau you jadi Upin, anak you jadi Ipin. So terus masukin karakter tu, terus menggunakan karakter tu ajak anak mandi. Mungkin lebih fun. You can try lah. So what's next tu penting. Macam mana you nak buat mandi tu best. Puan Faizah cakap, saya dah pre-order pihak set 4 buku tu, tak sabar nak baca nanti, insyaAllah. Thank you. Okay, mungkin Fatin boleh kongsikan macam mana nak dapatkan pihak set ni. Okay, so hari ni macam kita cakap tadi, hari ni khas untuk anda. Kita nak bagi satu kita nak bagi tawaran. Kita nak bagi tawaran menarik, iaitu kalau anda beli pihak set hari ni kan, kita nak bagi percuma 5 buah e-book daripada Puan Hari Raja yang bernilai RM110 untuk hari ni je, dalam masa 24 jam. So macam mana nak beli, boleh tekan je link yang ada di description dan link yang berada di komen. Kalau di IG, dekat mana Puan dia nak pergi? Dekat IG, tak dapat lah. Dekat IG, dekat bio ada. Kalau tak ada, boleh je WhatsApp kita di nombor kita lah kan. Okay. Dan big hug set ni tak banyak tau, ada 500 set je. Kita print 500 sahaja dan dah 400 lebih dah pun yang terjual. So cepat-cepat lah. Sebab dah tak ada reprint dah lepas ni. Lepas ni kita jual loose je. Kita dah tak ada combo macam ni. Dan untuk hari ni saja dapat 5 e-book, free e-book tu. Sebab apa? Bukan benda nak bagi free lah, apa ni? Sebab apa anda kena beli e-book ni kan? Sebab nanti anda akan dapat free gift lain yang memang di-includekan dalam box ni kan Puan? Mungkin kita boleh tunjuk tu. Ada banyak lagi lah free gift lain. Yang macam bookmark, ada tanda tangan saya, ada bookmark, ada apa lagi? Tisu pun nak bagi? Bukan. Ada reward chat. Ada reward chat. Semualah. Apa lagi nak? Eksklusif je. Kalau beli satu-satu tu tak dapat ni kan? Satu-satu tak dapat. Okay, kena beli combo big hug. Okay, next. Ada lagi soalan? Okay, ada. Nak baca ni ke ni? Baca dulu. Baca ni lah. Okay. Okay, daripada Puan Fina Habib cakap, how to handle bila we as a parent ni tak bagi something, especially main phone, tapi dia tengok cousin ataupun friends dia boleh je main handphone tu. Macam mana Puan? Ni kena tengok topik semalam dengan Ibu Ros. Topik apa, sayangkan cucu bagi gadget tu. Ada banyak sebenarnya. Okay, bila kita cakap pasal gadget ni kan,
macam mana kita risau anak rasa left out, kita risau anak rasa macam alamak orang lain boleh main, kita tak aku tak boleh. Kita risau benda tu, maksudnya kita pun tak confident tau dengan kita punya, kita pun adakah kita confident dengan kita punya peraturan kepada anak, kita punya screen time rule kepada anak. First thing first, kita kena ingat yang kita ada, we have a choice. Kita ada pilihan. Kita boleh buat pilihan sebab kita adalah ibu bapa kepada anak tu. Dan bila kita dah buat pilihan tu, contoh kita decide untuk tidak bagi handphone kepada anak atau kita bagi pada waktu-waktu tertentu sahaja, we have to stick to that rule. Kita dah decide macam tu, kita kena ikutlah. Sebab anak ni untuk mendisiplinkan anak, dia kena konsisten. Dia tak boleh kejap bagi, kejap tak bagi. Oh orang ni boleh, orang ni bagi boleh, mak ayah bagi tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab untuk mendisiplinkan kena konsisten dengan rule tu. Dan macam mana bila anak tengok cousin atau friend main, okay, kita tengok keadaan tu. Contoh bila anak balik kampung, balik rumah nenek dia, baru dia nampak cousin dia main, then bagilah dia join sekejap dengan cousin dia. Tak salah pun sebab bukan selalu anak tu dapat jumpa cousin, contoh. So bagilah anak join cousin tu dengan handphone dia like 30 minutes macam tu before you step in. Dan ajak cousin tu sekali buat aktiviti dengan anak you dengan you. Okay? Dan kalau keadaan tu macam selalu berlaku, macam kawan-kawan yang selalu sangat tengok handphone dan sebagainya, maybe you kena pilih lah, you kena decide atau you kena fikir macam mana untuk limitkan suasana tu, limitkan pendedahan tu. Sebab how can you kawal diri bila benda tu berada kat sekeliling you? Macam kita tengah diet kan? Kita tengah diet, tiba-tiba semua orang sekeliling kita makan donatnya, pizzanya, keknya, melahapnya macam apa. Kau boleh kontrol ke? Tiba-tiba pergi bazar pula. Tak mungkin kan? So kita tak boleh expect anak tahu kontrol, kawal diri dia atau menahan diri bila benda tu consistently ada depan mata dia. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. So tak nampak, tak ingat. So kita kena tolonglah anak. So kita yang bertanggungjawab suasana macam mana yang anak didedahkan ni. Okay, especially dalam screen time. Ini banyak soalan. Okay. Last. Last nak pilih. Pilih. Kat sini mana ada ke? Kat sini tak ada. Dia share je. Okay, macam mana nak stop ugut anak kalau nak anak buat something rasa macam tak healthy guna tricks ni, tapi itulah kadang-kadang terlepas juga. Yelah macam tadi yang kita cakap nak ugut mengugut adalah salah satu penderaan senyap tau. Dalam e-book penderaan senyap Pasal kita ada kurus pahala puasa aku hari ni. Banyak marah orang. lepas kita share dalam live kita hari tu yang ibu bapa toksik tu tak? Last week baru hari tu last week ibu bapa toksik. Last week ada topik parenting pedas, ibu bapa toksik. Mengugut adalah salah satu ciri ibu bapa toksik. Macam mana? Rasa macam mana sekarang? Toksik sangat. Okey, tak. Ibu penderaan senyap, dalam tu saya ada kongsikan 7 jenis penderaan senyap dan salah satunya adalah mengugut lah. E-book tu pun kita akan bagi free. Okay, hari ni je tahu siapa yang beli combo set ni akan dapat free e-book tu. So yes, betul lah tu. At least you dah tahu mengugut ni adalah satu benda yang you kena stop. Memang you kena stop. But bila anak tu dah biasa diugut, dia nak kena tunggu kena ugut lah baru dia bergerak. Betul tak? But you kena berubah. You kena change juga cara yang lebih baik. Bukan teruskan mengugut. Memang anak tu akan, mungkin kalau lepas ni you tak menggunakan kaedah mengugut, mungkin you kena guna kaedah yang lebih lembut, lebih dengan kasih sayang. Mungkin anak tu lambat sikit nak bergerak sebab dia biasa diugut. Of course it takes time. It will take time untuk anak tu biasakan dengan cara baru mak dia ni. But itulah dia. You kena stop mengugut. Sebab Kenapa you kena stop mengugut? Sebab you tak nak anak you mengugut you pula satu hari nanti. Betul.
Okay. So anak ni cermin. At one point, dia akan jadi cermin you. You akan melihat orang yang mengugut tu adalah orang yang pernah you ugut dulu. Okay. So you have to stop. Because mendera anak ni bukan not necessarily memukul, memaki, buat benda-benda kekasaran ataupun kekerasan. Kadang-kadang benda-benda halus macam mengugut ataupun ignore atau deny perasaan dia, itu semua adalah penderaan-penderaan senyap yang membunuh kekuatan emosi anak sebenarnya. Okay. Next. Kita ada soalan lagi ke? Ada. Okay, kita proceed ke soalan seterusnya lah. So, saya selalulah akan dapat message, dapat inbox juga daripada parents ni yang luahkanlah pada kita yang mereka ni ada satu sikap panas baran. Sampai satu tahap tu kadang-kadang sampai menggunakan kekerasan lah, pukul, merotan dan sebagainya. Dan biasa ni individu kan yang bertindak macam ni adalah dia sebenarnya adalah mangsa kepada dia ada ibu bapa yang bersikap sama macam tu juga. So macam saya cakap tadi, yang saya teringat yang puan kata apa yang trigger kita adalah childhood memory kita apa semua tu kan. So saya nak saya macam bila kita cakap pasal emosi ni, emosi ni benda yang complicated lah. Macam kita senang cakap tapi kita nak handle emosi tu, nak sabar tu macam mana kan. Macam mana cara dia susah kan. Senang cakap daripada nak buat. So mungkin puan boleh bagi pesanan dan juga cara macam mana kita ni as a parent nak didik diri kita jadi ibu bapa yang lebih penyayang, lebih beradab dan lebih dapat kawal baran tu. Sebab popular kan, kata tajuk ni setiap kali. Ni pun ada yang tanya ni, boleh baca. Mana? Ni. Husna. Puan Husna cakap boleh ke kita nak beli recording seminar aku pandai baran? Boleh. Okay. Jawablah dulu. Seminar aku panas baran ni. Puan boleh dapatkan pas masuk seminar, rakaman seminar ni dekat website kita iaitu www.haikasgamebook.com.my. Nanti admin kita akan pastekan link tu dekat komen. Boleh klik kat aliraja.com pun ada kan? Boleh. Okay. Rakaman penuh seminar aku panas baran. Okay, satu benda lah yang I rasa mitos Wah, mitos terus. Tak adalah mitos, macam salah faham. Sebab kebanyakan parenting punya awareness dekat luar sana macam yelah kita ni kena jadi parents atau ibu bapa yang lemah lembut, penyayang dan sebagainya. Macam seolah-olah macam tak boleh marah sikit pun. Rasa macam kalau kita ni melenting, rasa macam berdosa gila. Rasa macam teruklah aku ni gagal dan sebagai ibu bapa. Sebenarnya tak. Sebenarnya segala marah ataupun kita punya kadang-kadang kita gagal mengawal emosi ni is something yang normal because marah is a part of us. Marah ni adalah satu perasaan yang memang Allah bagi dekat setiap manusia. Mana ada manusia yang tak pernah marah? Ada ke? Ada. Tak mungkin. So kita bukannya nak eliminate marah tu. Kita bukannya nak buang marah tu. Bukan nak terus eliminate sifat marah tu. We can never eliminate. Tapi apa yang kita nak adalah we want to cope. Kita nak cope marah tu. Okay, kita nak cope marah tu. Dan macam mana kita nak cope marah tu, kita perlukan sokongan sebenarnya. Because kita marah, kita cepat marah bila kita penat, bila kita stres, bila kita bila kita tak boleh nak rational. So apa yang kita perlukan adalah of course ilmu yang betul dan sokongan. Sokongan daripada siapa? Daripada orang-orang dekat kita lah, daripada suami, daripada anak-anak, daripada kawan-kawan, daripada circle kita. Sokongan emosi. Okay? Dan kenapa penting? Bagi saya penting lah untuk kita cope dengan sikap panas baran ni. Because because macam mana kita nak anak kita beradab, macam tu juga kita kena beradab sebagai ibu bapa. Dan macam mana saya pernah share sebelum ni,
cabaran terbesar anak-anak hari ni adalah nak belajar beradab dalam keadaan tak ada seorang pun keliling dia yang beradab. Termasuklah kita. Kita pun tak beradab. Tapi kita nak anak beradab. So itu adalah cabaran terbesar anak-anak. Untuk faham apa itu beradab, tapi tak ada orang pun keliling yang beradab. So mengawal panas baran ataupun handling our own anger adalah salah satu adab sebenarnya sebagai ibu bapa, sebagai manusia. Betul tak? Sebagai manusia. Adab. Dan Rasulullah pun dah ada hadis. Dia cakap orang yang paling kuat ni, orang yang paling kuat di kalangan kamu adalah bukan orang yang kuat bergusti, tapi orang yang mampu menahan diri daripada marah. So pentinglah kan, penting untuk kita kawal marah. Okay. Dan dalam buku ni, dalam buku apa ni? Parents Welcome to My World ni, saya ada kongsikan dalam dekat muka surat 224. Beberapa strategi, okay, beberapa strategi untuk kita handle ourselves bila marah, okay. Yang pertama adalah setiap kali rasa marah, make sure you isolate yourself daripada situasi itu. Isolate yourself maksudnya keluarkan diri daripada situasi yang buat kau marah. Asingkan diri sekejap. Katakanlah kita marah anak dekat ruang tamu, masuk bilik air je atau masuk bilik je atau pergi dapur je. You know, tukar your state of mind, your state of emotion, your state of physical pun. So itu akan membantulah kita rationalize balik. Dan kan dalam Islam pun ajar kalau kita marah sambil berdiri, duduk. Kalau kita masih marah, baring. Kalau kita masih marah, ambil wuduk dan tunaikan solat 2 rakaat. But it's not easy lah kan. It's not easy. But itulah yang diajarkan kepada kita. Okay. Dan every time kita marah, apa aku nak cakap? Sebenarnya ada banyak lah pasal marah ni, ada banyak yang saya kongsikan dalam seminar Aku Panas Baran tu. Ada berapa lesson dalam tu? 10 ke 9? Banyak lah. ada tak silap saya ada berbelas jugalah strategi. Tak ingat. Tak ingat lah. Okay. Dan rakaman tu selama 4 jam. Rakaman penuh seminar Aku Panas Baran tu. Dah 4 jam lah tu. So nak jawab dalam masa berapa saat ni memang macam tak boleh nak cakap. Tapi dalam buku ni pun ada bawah topik adab ibu bapa pun ada sikit lah tentang kawalan marah ni. Okay. Dan ramai juga yang salah faham bahawa untuk tegas kita kena marah. Untuk jadi ibu bapa yang tegas kena marah. Which is wrong. Saya rasa salah. Tegas tak semestinya you have to tinggikan suara. Tak semestinya. Tegas adalah you berpegang teguh kepada apa yang cakap. No means no. Yes means yes. Can means can. Cannot means cannot. Kalau anak nak makan coklat contohnya, anak nak makan coklat yang dah banyak dia makan. So kita tak nak bagi dah. Kita cakap no. Anak cakap, mama bolehlah satu je lagi. No. Anak cakap nak beli lagi. Anak dah tantrum, mengamuk apa semua. Kita stick to apa yang kita cakap. No. Tanpa perlu ikut tantrum sekali. So tegas tak semestinya garang. Tak perlu pun sebenarnya tegas untuk menaikkan suara. Dan satu tips yang saya dapat daripada salah seorang guru saya lah. Saya tak ingatlah siapa yang bagi tahu ni. Saya rasa seorang ustaz. Saya pernah pergi satu conference ni dan ustaz ni yang bagi. Sheikh Hussein Yi. Yes, I think so. Dia ajar saya tentang satu perkara ni. How to be a calmer person. Macam mana nak jadi orang yang lebih tenang dalam menguruskan, banyaknya motor kat sini, dalam menguruskan keluarga, dalam menguruskan kerja, dalam menguruskan diri. Macam mana nak jadi orang yang lebih tenang by practicing tenang dalam solat. Kalau kita tak boleh tenang dalam solat yang 5-10 minit tu, how can we expect tenang di luar solat? So
cuba teknik ni dan saya rasa sangat berkesan untuk saya. Every time you nak ambil wuduk, don't rush your wuduk. Cuba tenang. Every step tu cuba hayati, cuba ambil dengan mindfulness, being mindful masa you ambil wuduk. Lepas tu mindful juga dengan setiap bacaan solat you, dengan setiap pergerakan solat. Solat dengan tenang. InsyaAllah you will be a calmer person di luar solat pun. Dan bila anak buat perangai pun. Okay. So masa dah time ke? Okay, tak apa. Kita boleh entertain beberapa lagi sebelum kita tamatkan sesi ini. Saya tertarik lah dengan komen ni. Budak dulu makan pelempang elok je jadi orang. Ini cabaran terbesar saya. Minimum support from my circle. Apa pendapat Puan? Okay. Macam kadang-kadang tu bila anak buat hal dan Support orang-orang system kawan lah. kita ni lah ataupun family sendiri pun cakap alah dulu apa pukul anak juga jadi elok je jadi orang kan. Okay. Itu adalah salah faham juga saya rasa. Memanglah kita jadi orang. Pukul anak, lempang, apa semua, rotan, apa semua. Memanglah anak tu jadi orang. Tapi orang yang macam mana? Orang yang macam mana? Memang kita boleh cakap, elok je aku dulu pun pernah kena lempang, pernah kena rotan, pernah kena balun dengan mak bapak aku. Hari ni okey je, aku ada stable job, aku ada gaji, aku boleh survive, aku ada kereta mewah, aku boleh beli rumah, aku boleh macam-macam, aku boleh belajar sampai PhD, jadi CEO syarikat dan sebagainya. Bukan itu yang menjadikan orang itu manusia. Tapi yang menjadikan seseorang itu manusia adalah hubungan dia sesama manusia. Macam mana hubungan dia dengan diri dia sendiri. Dan apa yang dia buat bila tak ada orang melihat. Dan macam mana hubungan dia dengan Tuhan. Dan macam mana dia mengawal emosi dia. Itu yang menjadikan seseorang itu manusia. Bukan dia ada kerja ke tak ada kerja. Dia pakai kereta apa, bukan. So kalau kita melihat aku ni jadi orang sebab aku ada semua ni, salah lah. Tapi kita dengan anak macam binatang. Maksudnya dengan penuh kekerasan. So kita orang tu. So kadang-kadang kita salah melihat perspektif ni aku jadi orang juga ni salah. Sedangkan kita banyak sangat penyakit hati, kita banyak sangat penyakit mental yang kita sorok, kita hide. Kita sebenarnya hide yang kita tahu kita ada. Dan kita tahu ini disebabkan oleh penderaan-penderaan yang berlaku masa kita childhood. Tapi kita tak mungkin benda tu kebiasaan dalam keluarga kita rasa benda ni aku jadi orang. Okay, dan bila you rasa you tak ada support system, I always suggest recruit your support system. Recruit. You rasa tak ada orang bagi sokongan kat you, you pergi pilih, recruit orang-orang yang boleh bagi sokongan dekat you. Pilih orang, recruit macam kita nak recruit pekerja, kan? Kita nak rekrut pekerja, macam itulah kita rekrut kita punya support system. Kita tak perlukan ramai pun sebenarnya. Seorang dua pun dah cukup. Orang yang kita betul-betul rekrut, kita pilih dan kita lantik dia. Kita bagi tahu dia, kita lantik dia untuk jadi kita punya support system. Okay. Seterusnya, sebab tu kena mendidik mengikut zaman. Yang dulu-dulu tu belum terdedah dengan banyak perkara. Now zaman teknologi. Ya, betul. Ya, dan kita tak boleh menyalahkan ibu bapa juga sebab mungkin kita ada childhood yang kurang best kan. Mungkin kita juga adalah mangsa pukul, kita juga adalah mangsa kena maki dulu dengan parents kita dan sebagainya. But macam mana yang saya selalu cakap, sekarang steering wheel tu dah berada dalam tangan kita. Okay, sebuah keluarga ni macam sebuah kereta. Dulu kita anak, kita duduk belakang, parents kita duduk depan. Parents kita yang pegang steering wheel tu nak pergi mana kereta tu. Kita hanya ikut sahaja. But sekarang bila kita dah dewasa, steering wheel tu dah berada dalam tangan kita dan kita pula yang bawa anak-anak ke belakang. Dan kalau kita sebenarnya ada hak untuk buat pilihan, kalau kita dah tahu simpang ni dulu mak bapak aku dah lalu dulu, teruk jalan dia, memang aku pun tak tahan nak jalan kat situ, kita always can steer the wheel untuk divert pergi tempat lain, ikut jalan lain yang kita faham, yang mungkin kita rasa lebih baik.
So stop blaming your past dan own your life back lah. Own your life back. Okay, by divert steering wheel tu pergi jalan yang lebih baik, insyaAllah. Okay, so I guess betul. Ya, memanglah jadi orang, tapi orang macam mana? Kan. Lepas ni kalau ada orang cakap macam tu, cuba jawab macam tu kat dia. Cuba jawab macam tu kat muka dia. Memanglah kau jadi orang, tapi orang macam mana? Sentak, kurus, kepala puasa. Okay, so saya rasa mungkin kita boleh kongsikan sikit last kali lah. Ayla share boleh? Okay, kau suka? Okay, so hari ni untuk 24 jam sahaja kita nak bagi siapa yang beli combo Big Heart Set ni, dalam ni ada 4 buah buku. Okay, ada 4 buah buku. Siapa yang dapatkan combo Big Heart Set ni, dekat link yang kita bagi, akan dapat 5 e-book secara percuma. 5 e-book yang bernilai 110 secara percuma. Dalam tu ada e-book anak agresif, ada e-book penderaan senyap, ada e-book 37 aktiviti bermain, 37 aktiviti duduk rumah, aktiviti duduk rumah, latih anak bermain sendiri, dan parenting tips by Adi Raja. Parenting tips? Yang lagi satu parenting tips tu apa? Apa-apalah. 5 e-book. 5 e-book. Maksudnya anda beli 4 buku ni, satu combo ni, dapat 5 e-book secara percuma. Okay, dan combo set ni tak banyak, kita print 500 je dan dah 400 lebih dah pun yang terjual. Kita ada sikit je lagi, so please dapatkan. Kita tak akan reprint dah tau. Combo set ni kita tak akan reprint dah. Lepas ni kita akan jual secara loose je, secara berasingan. Okay, so thank you guys for joining today's live. Minta maaf lah sebab saya lately kan saya ada banyak sangat dapat soalan-soalan melalui DM, melalui WhatsApp pun ada. Sebenarnya nombor WhatsApp tu pun bukan saya yang pegang. Tapi ada banyak sangat soalan, saya minta maaf sangat-sangat sebab tak dapat nak entertain semua. Dan melalui cara macam ni je lah saya dapat jawab soalan-soalan anda. Dan insyaAllah melalui, tapi saya baca semua DM yang dihantar. Dan daripada situlah sebenarnya saya dapat insight untuk buat topik untuk parenting pedas, untuk buat Q&A session macam ni, untuk buat posting penulisan. So please jangan kecil hati kalau saya tak menjawab soalan. InsyaAllah saya akan cuba jawab dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Mungkin saya tak jawab directly dekat situ, tapi saya jawab indirectly dalam saya punya penulisan, dalam saya punya buku, dalam saya punya live atau parenting pedas dan sebagainya. So kita ada berapa hari lagi nak puasa? Sudah. Berapa hari lagi? Kau puasa ke tak puasa? Okay, kita ada less than a week kan? A week kot? Kira-kira seminggu lagi lah ya. Kira-kira. Lebih kurang seminggu je lagi kita nak berpuasa. Jadi saya doakan anda semua menemui jalan keluar ataupun menemui apa sahaja yang anda nak temui, ataupun dijawablah segala hajat-hajat anda dalam hari-hari terakhir bulan Ramadan ni. Dan kita pun dah tahu SOP raya macam mana kan. So ada yang happy, ada yang tak happy, but hari raya for me is for us to be happy, to celebrate. So jangan fokus apa yang tak boleh, tapi fokus apa yang boleh. Sebab if we focus too much on apa yang tak boleh, kita takkan boleh happy. I teringat satu quote daripada Ustaz Dasuki kot. Dia cakap kebahagiaan ni macam rama-rama, happiness macam rama-rama. Rama-rama kalau kita kejar, lagi dia lari. Tapi kalau kita duduk diam, duduk diam dan tenang, rama-rama tu yang akan datang kepada kita. So chill, relax je, apa pun yang berlaku. Saya tahu banyak sangat cabaran sekarang, saya pun stres walaupun nampak macam happy je, sebenarnya dalam hati sangat bergolak. Saya pasti semua orang pun sedang melalui perkara yang sama. But we have Allah, right? We have Allah and Allah is with us.
Allah never leave our side insyaAllah. Dan inilah masa untuk kita connect betul-betul dengan Allah dan minta petunjuk dia. Walau apa pun jadi lepas ni, semoga kita sentiasa ditemukan dengan jalan keluar ataupun diberi petunjuk on how to lalui apa yang kita sedang alami sekarang, insyaAllah. Okay Fatin? Jangan nangis kan? Okay, so dah tu je. So Thank you for watching. cakap Oh lah. belum. Tak adalah. Okay, Okay. saya nak ucapkan terima kasih lah kepada penonton yang menonton di Facebook dan Instagram. Semoga perkongsian kita hari ni, segala ilmu yang kita bagi ni bermanfaat pada anda semua. So, jaga diri, stay safe. Salam Ramadan dan selamat Raya Raya. Raya. Buka dulu. Buka dulu raya. Okay, selamat berbuka. Okay, selamat berbuka. Thank you guys. Jumpa Bye. lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.